akan membentangkan tugasan 2 kami menganalisis keutuhan wacana sumber rujukan GWCP 1042 dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel GWCP 1042. Tajuk artikel yang kami ambil ialah aspek keutuhan wacana dan ketidaksantunan berbahasa dalam kalangan pelajar bahasa Melayu dan satu kajian perbandingan 2 buah negara. Okey. Nama saya Muhammad Azmi bin Ramli. Sebelah saya Muhammad Nurdin bin Mat Syahid. Dan sebelah saya Muhammad Amir Zafar bin Abdul Zawi. Okey, kami akan teruskan dengan keutuhan wacana. Silakan saudara Amiruddin. Ya, bagi keutuhan wacana, saya akan menjelaskan maksud keutuhan wacana. Okey, definisi keutuhan wacana bermaksud wacana boleh dinyatakan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, cerita, dialog dan siri buku. Ciri-ciri wacana terbahagi kepada 7, iaitu mempunyai kohesi, mempunyai koheren, tujuan, maklumat, penerimaan pembaca, latar dan interteks. Seterusnya, maksud kohesi dan koheren. Koheren dan kepentingan kohesi dan koheren. Koheren dan kohesi merupakan ciri-ciri wacana yang penting dalam membentuk sesuatu teks atau wacana yang mudah difahami. Tujuan dan maklumat pula penting merupakan ciri-ciri wacana yang penting dalam membantu menyampaikan suatu mesej atau maklumat kepada penerima dengan jelas dan mudah difahami. Seterusnya, kohesi. Kohesi dalam teks ini, kohesi bermaksud tautan wujud melalui keserasian hubungan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, antara frasa dengan frasa yang lain, atau antara ayat dengan ayat yang lain dalam wacana yang sama. Berdasarkan petikan artikel yang kita dapat lihat ini, penggunaan perkataan yang sama iaitu perkataan komunikasi dalam setiap ayat mewujudkan kohesi antara ayat. Seterusnya adalah koheren. Koheren bermaksud koheren atau lebih digeris sebagai kesinambungan dari satu ayat ke ayat yang lain dalam sesebuah wacana menurut tarigan 1987. Koheren adalah salah satu keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur-unsur yang lain dalam wacana sehingga membentuk satu pengertian yang bermakna. Berdasarkan petikan artikel yang dipaparkan ini, penggunaan ayat yang berkaitan dengan kesatuan dalam kedua-dua ayat itu telah mewujudkan koheren antara dua ayat tersebut. Okey, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam wacana bermaksud semua penulisan ilmiah menghasilkan dengan tujuan yang spesifik sebagai perkongsian bermakna dengan kumpulan pembaca tertentu. Tujuan penting bagi acuan yang menentukan bentuk penulisan, bahasa dan yang digunakan dan isi kandungan yang disebarkan. Berdasarkan petikan tersebut, kita dapat lihat bahawa penulis telah menyatakan tujuan penulisannya dengan betul dan jelas. Akhir sekali, maklumat. Maklumat bermaksud penulisan dapat disampaikan melalui pembincangan dan pengolahan idea yang berkesan. Hujah dan huraian berkaitan maklumat perlulah jelas, teratur, teliti dan skor soalan atau tajuk yang dipilih. Berdasarkan petikan artikel tersebut, dapat kita lihat bahawa penulis telah menyampaikan maklumat dengan betul dan jelas berkenaan faktor kesatuan dalam masyarakat semakin terhakis. Penulis telah menggunakan perkataan contohnya bagi menyampaikan maklumat tentang contoh berkenaan faktor tersebut. Okey, selanjutnya adalah keutuhan wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, keutuhan fonologi. Itu dia. Okey, pertama adalah keutuhan semantik. Semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam suatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Keutuhan semantik dapat dilihat daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Di samping itu,
Keutuhan wacana ini dapat dilihat antara bahagian wacana, keseluruhan wacana, situasi sesuatu wacana dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Okey, keutuhan seterusnya adalah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal bermaksud merupakan perkaitan antara frasa dalam sesuatu wacana. Keutuhan leksikal terbagi kepada 6, iaitu antonim, hiponim, koleksi, pengulangan, persamaan leksikal atau sinonim, pembuka dan penutup. Yang pertama adalah antonim. Antonim merupakan perkataan yang berlawanan maksudnya. Daripada teks yang dapat kita lihat, perkataan lebih dan kurang telah dipilih kerana terdapat perkataan yang berlawanan di antara artikel tersebut, iaitu perkataan lebih dan kurang. Seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi membawa maksud perkataan yang berkaitan, contohnya seperti teks yang telah ditunjukkan, iaitu perkataan Melayu, Cina dan India. Perkataan di atas berada di bawah satu perkara yang sama, iaitu bangsa. Seterusnya ialah hiponim. Hiponim merujuk kepada perkataan yang boleh membawa maksud lain seperti makna umum atau makna khusus. Akhir sekali ialah sinonim. Sinonim merupakan ejaan dan bunyi sebuah yang sebutan perkataan yang lain tetapi membawa maksud yang sama. Contohnya seperti perkataan yang diambil daripada artikel tersebut ialah perkataan kesat, kasar dan tidak santun. Perkataan ini terdapat dalam artikel yang membawa maksud yang sama. Selanjutnya ialah pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup akan membentuk keutuhan leksikal dan sering digunakan sebagai pembuka bicara atau teks. Dalam artikel, dalam kajian ini, perkataan dalam kajian ini telah digunakan sebagai pembuka untuk perenggan baharu dalam artikel tersebut. Seterusnya adalah perkataan oleh itu. Perkataan oleh itu telah merupakan penutup bagi perenggan tersebut. Ianya sering digunakan pada ayat terakhir dalam perenggan. Seterusnya adalah pengulangan. Pengulangan merupakan perkara yang sama, tidak mengubah ayat atau maksud, yang hanya sekadar memberi penekanan dalam penulisan. Berdasarkan petikan artikel ini, dapat kita lihat bahawa perkataan bahasa Melayu telah ditekankan oleh penulis dalam perenggan tersebut kerana terdapatnya pengulangan perkataan bahasa Melayu yang terlalu banyak. Okey, seterusnya adalah keutuhan gramatik. Keutuhan gramatik ini ialah bertujuan mengkaji kesalahan tata bahasa seperti imbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Keutuhan gramatik terbagi pada 4, iaitu penanda rujukan, penanda pergantian, penanda elipsi, penanda dan penanda perhubungan. Okey, penanda rujukan bermaksud kata ganti nama, diri, orang lain, orang dan tunjuk. Contohnya kata ganti nama diri. Okey, berdasarkan teks yang dipaparkan ini, perkataan mereka telah digunakan oleh penulis sebagai kata ganti nama bagi pengkaji tersebut. Seterusnya adalah penanda pengganti. Penanda pengganti ini bagi menggantikan frasa atau perkataan dengan kata kerja atau keluasan lain. Berdasarkan penyelidikan daripada teks ini, penulis telah menggunakan perkataan berdasarkan pandangan ini telah digunakan oleh penulis sebagai pengganti frasa bagi pandangan yang telah dinyatakan di atas. Okay, selanjutnya adalah penanda elipsi. Penanda elipsi ini merupakan pengguguran perkataan atau frasa untuk elakkan pengulangan maklumat dalam ayat. Akhir sekali ialah penanda perhubungan. Penanda perhubungan bertujuan untuk menjalankan hubungan antara frasa dengan frasa. Penanda perhubungan ini juga digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Berdasarkan petikan daripada artikel ini, perkataan nama begitu walau bagaimanapun dan misalnya telah digunakan oleh penulis bagi menghubungkan frasa dengan frasa yang lain. Akhir sekali adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi terdapat dalam wacana lisan. Keutuhan fonologi terbagi kepada 3, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Bagi petikan ini, hanya hentian suara digunakan, iaitu hentian suara bermaksud fungsi untuk perbandingan ayat.
Berdasarkan artikel yang kami selidiki, penggunaan tanda koma telah digunakan oleh penulis untuk membezakan ayat atau perkataan, manakala tanda noktah pula digunakan sebagai hentian ayat atau penutup bagi sesebuah ayat. Selanjutnya adalah nada suara. Nada suara dan intonasi suara tidak digunakan dalam petikan ini. Selanjutnya adalah kemahiran pembuat rujukan. Saya akan serahkan tajuk ini kepada saudara Azmi. Okay, terima kasih saudara Amiruddin. Saya akan menerangkan kemahiran membuat rujukan. Rujukan bermaksud pemberian kredit kepada pekarya melalui nama akhir dalam sesebuah penulisan. Hal ini bertujuan untuk menghargai atau mengkritik, mengiktiraf karya penulis. Rujukan bagi dapat mengelakkan daripada berlakunya plagiat. Contohnya, saya membuat tesis menggunakan nama saya, tetapi saya mengambil tesis daripada Encik Saudara Amiruddin. Jadi itu salah. Sekiranya saya membuat perkara tersebut, saya telah membuat plagiat. Saya mengambil tesis daripada Encik Amiruddin, saya mengklaim hal yang saya mengklaim nama saya. Itu salah. Tanpa memberi kredit yang saya ambil daripada Encik Amiruddin. Okey. Seterusnya saya sistem APA. Sistem APA ialah American Physiology Association telah memaskini format rujukan dan sitasi dalam edisi ke-7. Format APA digunakan oleh institusi pengajian guru di seluruh Malaysia dan juga institusi lainnya. Sitasi. Sitasi ialah nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulis atau hasil karya. Okey, rujukan. Rujukan seraya nama, maklumat, rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan karya yang muncul di akhir penulisan. Sitasi berdasarkan teks yang ada di sebelah saya, berikut merupakan contoh bagaimana sitasi ditulis oleh penulis pada awal perenggan. Nama ditulis. Nama penulis ditulis terlebih dahulu dan meletakkan tahun terbitan di dalam kurungan. Penulis telah menulis sitasi dengan baik. Berikut merupakan contoh bagaimana sitasi ditulis pada akhir perenggan. Ayat yang tidak diwarnakan merupakan kenyataan yang ditulis oleh pekarya yang asal. Tulisan yang berwarna pula merujuk kepada penulisan pekarya dan tahun diterbitkan yang ditulis oleh dalam kurungan. Penulis telah menulis sitasi dengan betul dan tepat. Untuk rujukan, kita boleh tengok di tepi saya rujukan ini adalah berikut merupakan contoh bagaimana rujukan yang ditulis oleh penulis dalam bentuk apapun, bentuk ataupun format APA. Edisi ke-7. Nama penulis ditulis dengan lengkap mengikut gaya APA serta tahun terbitan yang ditulis dalam kurungan. Seterusnya tajuk buku yang ditulis secara condong diikuti dengan nama syarikat penerbitan sahaja. Berikut adalah contoh sitasi bagi rujukan di sebelah saya. Berikut merupakan contoh bagaimana rujukan ditulis oleh penulis dalam format APA edisi ke-7. Nama penulis ditulis dengan nama pertama diikuti dengan nama bapa dan bin serta tanpa bin serta tahun terbitan yang ditulis dalam kurungan. Seterusnya tajuk jurnal yang ditulis secara menyerong atau italik diikuti dengan volume dan isu. Namun terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penulis, iaitu penulis menggunakan tanda titik bertindih seperti mana kita tengok daripada teks di sebelah saya, dan tidak menggunakan tanda koma selepas menulis volume atau isu. Seterusnya, berikut merupakan contoh bagaimana rujukan ditulis oleh penulis. Bagi rujukan berdasarkan tesis, kesalahan penulis adalah penulis tidak menjarakkan warisan kedua. Rujukan dalam penulisan tidak menulis PhD disertasi selepas tajuk tesis tersebut, seperti mana teks di sebelah saya. Okey, seterusnya berikut merupakan contoh kesalahan penulisan kerana tidak menjarakkan barisan kedua rujukan mengikut format APA edisi ke-7, seperti mana di sebelah saya teks
yang dapat kita lihat. Seterusnya, berikut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penulis di mana rujukan disusun tidak mengikut abjad. Teks di sebelah saya, penulis sepatutnya menulis rujukan yang bermula dengan huruf A terlebih dahulu sebelum menulis rujukan yang bermula dengan huruf S. Untuk kejelasan, saya akan teruskan dengan saudara Amir Zafar. Okay, terima kasih Encik Azmi. Saya akan membentangkan tajuk kejelasan. Kejelasan dalam penulisan akademik. Kejelasan dalam penulisan akademik adalah kunci untuk menyampaikan idea dengan berkesan. Ia memerlukan kemahiran dan latihan yang konsisten. Penulisan yang jelas membantu pembaca memahami konsep kompleks dengan mudah. Pentingnya kejelasan dalam penulisan akademik. Pemahaman lebih baik. Kejelasan membantu pembaca memahami idea kompleks dengan lebih mudah. Ia menyebabkan kekeliruan dan salah tafsir dalam kalangan pembaca. Kedua adalah credibility akademik. Penulisan yang jelas menunjukkan penguasaan penulis terhadap subjek. Ia meningkatkan kredibiliti penulis dalam bidang akademik. Seterusnya adalah penyebaran ilmu. Kejelasan memudahkan penyebaran ilmu kepada khalayak yang lebih luas. Ia membantu mendemokratikkan akses kepada pengetahuan akademik. Seterusnya ialah menggunakan kalimat efektif. Poin yang pertama adalah ringkas dan padat. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan sebelah saya ini. Penulis menggunakan ayat pendek dan tepat tanpa penggunaan kata-kata yang berlebihan atau tidak perlu. Poin yang seterusnya adalah struktur yang jelas. Penulis memastikan setiap ayat yang mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Elakkan struktur ayat yang rumit. Poin yang seterusnya adalah kesinambungan idea. Penulis memastikan aliran idea antara ayat lancar dengan menggunakan kata hubung yang sesuai untuk menghubungkan ayat. Seterusnya kita akan pergi kepada struktur paragraf yang logis. Poin yang pertama adalah ayat tema. Penulis memulakan paragraf dengan ayat tema yang jelas. Penulis telah menyatakan idea utama paragraf tersebut dengan betul. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan ini. Seterusnya adalah poin seterusnya adalah huraian. Penulis telah memberikan huraian atau bukti yang menyokong ayat tema. Poin yang seterusnya adalah penutup. Penulis mengakhiri paragraf dengan kesimpulan atau transisi ke paragraf seterusnya dengan baik dan lancar. Okey, kita akan beralih kepada pemilihan kata yang tepat. Isi yang pertama adalah ketepatan. Penulis memilih kata yang tepat dan spesifik tanpa penggunaan kata-kata umum yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada penerima atau pembaca. Poin yang kedua adalah konsistensi. Penulis menggunakan istilah yang konsisten sepanjang penulisan tanpa penggunaan sinonim yang boleh mengelirukan pembaca. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan di sebelah sini ini. Dan poin yang ketiga adalah kesederhanaan. Penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami tanpa jargon yang tidak perlu atau bahasa yang terlalu formal. Okey, kita seterusnya akan beralih kepada pengembangan idea yang sistematis. Poin yang pertama adalah pengenalan idea. Penulis memulakan dengan pengenalan idea utama serta memberikan konteks dan latar belakang yang diperlukan. Isi yang kedua adalah penerangan terperinci. Penulis mengembangkan idea dengan huraian yang terperinci serta menyokong dengan bukti dan contoh yang tepat dan betul. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan di sebelah sini. Poin yang ketiga adalah kesimpulan. Penulis mengakhiri dengan kesimpulan yang menghubungkan kembali ke idea utama dan memberikan implikasi atau cadangan untuk kajian lanjut dengan tepat. Seterusnya, kita beralih pula kepada penggunaan rujukan dan citasi yang konsisten. Isi yang pertama adalah petikan langsung. Penulis menggunakan petikan langsung dengan tepat. Isi yang kedua adalah parafrasa. Penulis memparafrasa idea orang lain dengan teliti dan masih merujuk kepada sumber asal, seperti petikan daripada Lish 1983 yang dipaparkan dalam artikel ini.
Contohnya kita balik pada senarai rujukan. Penulis menyediakan senarai rujukan yang lengkap tetapi tidak mengikut gaya penulisan APA edisi ke-7 yang betul yang dipaparkan dalam artikel yang dipaparkan sebelah sini. Sebenarnya kita akan balik pada meminimalisir kesalahan mekanis. Poin yang pertama adalah semakan tata bahasa. Penulis memeriksa tata bahasa dengan teliti serta memastikan struktur ayat dan penggunaan kata kerja yang betul. Poin yang kedua adalah ejaan yang tepat. Penulis menyemak ejaan setiap perkataan dan menggunakan kamus atau alat semakan dalam penulisan. Kita balik kepada tanda baca pula. Penulis menggunakan tanda baca dengan betul serta penggunaan koma, titik dan tanda baca yang tepat. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan ini. Dan kita akan balik kepada memenuhi konvensi penulisan akademik. Poin yang pertama adalah format yang betul. Penulis mengikuti format yang ditetapkan oleh institusi atau jurnal, termasuklah margin, jenis huruf dan saiz huruf dengan betul. Poin yang kedua adalah struktur yang sesuai. Penulis menyusun kertas dengan struktur yang sesuai, termasuklah pengenalan metodologi hasil dan perbincangan. Okey, kita akan balik pula dengan gaya penulisan. Penulis tidak menggunakan gaya penulisan APA yang betul dalam pembuatan rujukan. Kita boleh tengok artikel yang dipaparkan ini. Unsur ketahanan wacana dalam penulisan yang betul dan tepat. Mesej atau maklumat yang hendak disampaikan adalah jelas, boleh difahami. Artikel yang ditulis juga mempunyai kejelasan yang baik dan tidak menggelikan pembaca. Selain itu, menggunakan sintasi dan parafrasa yang adalah betul dan lengkap. Namun begitu, kesalahan yang dilakukan oleh penulis pada bahagian rujukan dan rujukan tidak mengikut format APA edisi ke-7. Kesimpulannya, penulis perlulah membuat rujukan menggunakan format APA edisi ke-7 dengan betul bagi memudahkan penerima atau pembaca membuat rujukan atau mencari sumber idea yang asli. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, berakhirlah penyidikan artikel daripada kami. Secara keseluruhannya, penulis telah